Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, ini Niaga Awani dan juga rakan tugas. Saya Nina Rozman. Seperti biasa, jam pagi ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari dalam dan luar negara bersama ahli panel jemputan dari pelbagai bidang sektor bisnes dan ekonomi. Saya mulakan laporan pertama dengan kerajaan akan berusaha untuk memastikan kadar tambang perkhidmatan laluan Rel Pantai Timur ECRL tidak akan membebankan rakyat apabila projek tersebut siap pada 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, isu berkaitan tambang itu perlu diberi perhatian memandangkan terdapat pihak yang cuba menyebabkan fitnah seolah-olah tambang ECRL berkenaan melebihi tambang pesawat. Sehubungan dengan itu, saya meminta Kementerian Pengangkutan berbincang dengan pihak berkepentingan bagi merangka kadar tambang perkhidmatan ECRL yang amat berpatutan seperti tambang perkhidmatan KTM ETS yang mesra rakyat. Baru-baru ini kita tengok ada di dalam media sosial dah membuat fitnah dan sebagainya yang mengatakan tambangnya lebih mahal daripada naik pesawat dan sebagainya. Jadi saya harap Menteri Pengangkutan lihat dengan serius perkara yang melibatkan tambang ini. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian permulaan pengorekan terowong ECRL dengan kaedah mesin pengorek terowong di Bentong pada Khamis. Dalam majlis itu, Perdana Menteri melancarkan mesin pengorek terowong TBM pertama ECRL sekaligus menandakan bermulanya kerja pengorekan terowong genting sepanjang 16.39 km. Pentauliahan mesin TBM yang pertama atau TBM1 merupakan satu lagi pencapaian penting bagi projek ECRL kerana mesin canggih buatan China itu adalah yang terbesar berbanding seumpamanya bagi kerja-kerja rel di Asia Tenggara. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata projek jajaran ECRL sepanjang 665 km yang bernilai RM50.27 bilion merentasi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor itu merupakan satu pencapaian bersejarah negara. Pembinaan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 km itu juga menjadikannya terowong rel terpanjang di rantau ini. Perkhidmatan ECRL dijangka beroperasi pada Jun 2027 dan ia akan menawarkan jalinan pengangkutan lebih moden, selamat dan efisien ke Pantai Timur. Baik, seterusnya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memberi jaminan bekalan ayam dalam negara mencukupi dan diagihkan mengikut pasaran semasa. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pihaknya mendapati tiada sebarang isu berhubung bekalan bahan mentah itu sama ada di pasar raya atau pasar tani. Menurut Ronald, walaupun bekalan ayam dalam negara stabil, namun kenaikan kos input juga perlu diambil kira. Satu pendekatan yang dibuat untuk bekalan daging, ayam dan juga telur. Tetapi subsidi itu perlu dikaji semula. Sebab itu kerajaan akan menghentikan subsidi kepada pihak industri pada pengakhir ujung bulan ini dan diganti dengan bantuan cawangan terus kepada kumpulan B40 yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Jadi kita bagi subsidi bekalan ayam yang ada pada ketika ini akan dibagi secara langsung tunai kepada B40 dan bantuan kepada pihak industri akan dihentikan. Jadi itu katanya cuma mengalihkan subsidi kepada kumpulan sesar secara langsung. Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi ditemui selepas program sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Terengganu di Besut. Pasukan khas yang ditubuhkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC bagi menyiasat dakwaan pelakuan anti persaingan dalam industri ayam negara akan membentangkan hasil siasatan pada Isnin. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata pasukan khas berkenaan akan mengemukakan dapatan mereka kepada anggota-anggota Suruhanjaya itu yang mempunyai kuasa memutuskan sama ada terdapat pelanggaran terhadap Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. Pagi tadi difahamkan oleh pihak MYCC, mereka jelas mengatakan seperti yang dijanji sebelum penghujung bulan Jun ini siasatan itu selesai dan akan dikemukakan kepada jawatan kuasa mereka. You dah tahu di sini ni, MYCC dah kata tadi mungkin kalau dapat dia Isnin ni dia akan bentang kepada board members dia lah.
Beliau ditemui selepas menyertai op anti sorok bersama pasukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPNHP di sebuah pasar raya di Ibu Negara pada Khamis. MyCC telah menubuhkan pasukan khas pada awal Februari lepas untuk menyiasat dakwaan terdapatnya pelakuan anti persaingan, merangkumi perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan kedudukan dominan dalam pasaran yang boleh meningkatkan harga-harga barangan dalam pasaran industri ayam. Pasukan khas MyCC telah memulakan penyiasatan terhadap kesemua pemain industri ayam di seluruh negara. Okey, so ayam dan juga pelbagai lagi barangan ini, kenaikan harga ini mencetuskan kegusaran. Sudah pasti angka inflasi yang kita ada dan juga subsidi yang sudah pun ditarik diumumkan oleh kerajaan. Ada juga angkanya. Haris Ashraf Hasnan kongsikan untuk kita faham situasinya, the whole situation ini untuk kita fahami persiapan kita. Ya, sudah tentu kalau kita bercakap soal inflasi ni Najib dan juga Nina, beberapa perkara perlu kita teliti dan juga apa yang anda sebagai rakyat lah yang boleh mainkan peranan. Sudah tentu anda boleh buat tracking. Maksudnya anda beli barang, contoh ambil beberapa item produk, setiap bulan berapakah kenaikan item yang anda beli itu harganya. Jadi itu antara cara untuk anda tracking sendiri harga-harga barang dan sudah tentu tengah hari ini kita jangkakan DOSM ataupun Jabatan Perangkat akan mengeluarkan inflasi ataupun kadar indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei. Apakah ceritanya? Kita akan bawakan dalam tengah hari nanti. Tapi sebelum itu kita nak recap melihat kepada dari segi indeks harga pengguna untuk April sebenarnya 2.3% dari tahun ke tahun, untuk bulan ke bulan meningkat 0.2%. Makanan minuman bukan beralkohol sebenarnya merekodkan yang paling tinggi 4.1% pada bulan April, dan sudah tentu apabila kita bercakap soal makanan, harga makanan di luar rumah sebenarnya yang menyumbang antara yang menyumbang yang tertinggi, seperti kalau anda makan di restoran nasi berlauk dan sebagainya, itu antara IHP ataupun indeks harga pengguna peningkatan inflasi tertinggi sebenarnya dalam kategori makanan dan minuman bukan beralkohol. Baik, antara perkara lain juga termasuklah kita boleh meneliti restoran dan hotel juga 3.2%. Ini cerita bulan April. Kita menantikan data terkini untuk bulan Mei, insyaAllah dalam tengah hari nanti pukul 12 tengah hari. Dan sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan subsidi, apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, banyak perkara termasuklah berkenaan dengan minyak masak, untuk mengkaji semula subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Banyak sebenarnya isu-isu, termasuklah ini adalah berkenaan dengan rebate ataupun subsidi kepada tenaga ataupun penggunaan elektrik. Dan apa yang dapat kita telitikan di sini adalah dari segi penggunaan, bilangan isi rumah yang menggunakan di bawah 300 kilowatt ini adalah 4.3 juta. Dan antara 300 hingga 600 adalah 2.5 juta. Tetapi mereka ataupun isi rumah 1.2 juta menggunakan elektrik melebihi 600 kilowatt. Ini bermakna secara keseluruhan kerajaan membelanjakan RM47 setiap bulan untuk setiap isi rumah, dengan jumlah subsidi keseluruhan adalah 286. Kenapa kita merahkan di sini? 286 juta ringgit adalah amount yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk menampung mereka yang menggunakan elektrik melebihi 600 kilowatt. Ini adalah fakta realiti yang perlu kita fahami. Dengan jumlah keseluruhannya hanya 31 ataupun jumlah margin yang kecil sahaja isi rumah yang menggunakan kapasiti di bawah 600 ataupun di bawah 300. Najib dan juga Nina. Kepada lebih 600 kilowatt itu mungkin secara logiknya menggambarkan rumah yang didiami itu lebih besar dan juga sekaligus mungkin juga memberikan gambaran ini adalah golongan sama ada M40 ke atas, T20 dan sebagainya. Itu yang kita gariskan merah itu. Kita bawakan pakarnya untuk mengulas pada pagi ini, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai, pakar ekonomi. Assalamualaikum Dr. Bajoyai, selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. terus saja kita melihat kepada angka indeks harga pengguna IHP ini yang akan diumumkan pada tengah hari nanti berserta dengan beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan, termasuk menarik semula subsidi minyak masak dan juga lain-lain lagi. Adakah kita akan menjangkakan inflasi yang tinggi pada separuh kedua tahun ini, dan adakah boleh kita sifatkan sambutan Hari Raya Aidiladha nanti akan dihiasi dengan harga ayam dan juga barangan asas lain yang lebih mahal, Doktor? Okay, terima kasih Cik Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat inflasi adalah satu
kumpulan penggunaan dalam bakul dan mengambil kira bukan sahaja kos makanan tetapi juga sewa rumah, utility, pengangkutan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan inflasi di negara kita terkawal. Malah di akhir tahun 20 kita mengalami deflasi, maknanya inflasi yang negatif. Tapi apa yang berlaku ialah inflasi ke atas barang makanan. Kita mengemukakan satu indeks kenaikan barang makanan di tahun 2016. Jadi tahun 2016 dia mula dengan 100%. Hari ini indeksnya sudah mencapai lebih 300%. Lebih 130%. Jadi maknanya sudah ada kenaikan 30% sejak tahun 2016. Dan dia terus meningkat. Ini satu gejala umum bagi sebuah negara yang sedang menuju menjadi negara maju sebenarnya. Tetapi yang pentingnya ialah indeks makanan kita telah melonjak dalam tempoh 4 bulan yang lepas dengan banyak 4.1% dalam masa 4 bulan. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam harga barang-barang yang dimasak di kedai. Maknanya kerana kita semua sudah mula kemaruk makan di kedai, harga barang di makanan di restoran, kedai makan, kedai mamak semuanya meningkat dengan banyaknya. Dan ini menyebabkan apa yang kita rasa hari ini. Jadi antara salah satu faktor lain yang harus juga kita perhatikan adalah kos elektrik. Kerana di bawah mekanisme imbalance cost pass-through ICPT, ia akan disemak menjelang Julai dan ini mungkin akan bawa kepada kenaikan melihat kepada kos input seperti arang batu dan gas asli yang sangat tinggi. Ini sudah tentu menambah kepada bebanan kos barangan. Jadi Prof, boleh bantu kita fahami tak berapa besar risiko ini? Sebenarnya kos utility elektrik adalah hanya lebih kurang 5% dalam bakul inflasi tadi. Jadi kenaikan harga ataupun kadar elektrik tidak banyak akan memberi kesan kepada inflasi. Misalnya sekarang ni inflasi kita agak terkawal kerana harga bahan bakar, petrol, diesel dikawal. Harganya adalah mungkin 4 kali ganda lebih murah daripada sepatutnya. Ini telah menyebabkan kita dapat mengawal inflasi dengan baik. Jadi risiko kenaikan harga dari segi kenaikan utility tidak begitu besar, saya rasa. Prof, salah satu cara kerajaan untuk meringankan beban rakyat termasuklah menerusi bantuan tunai. Tetapi kalau kita teliti perkara ini, ianya kepada golongan B40, kenaikan harga ini dirasai oleh boleh dikatakan semua golongan, terutamanya M40 yang merupakan pembeli besar. Dan adakah M40 dilihat akan terjejas teruk kali ini dan apa yang harus kita lakukan, Prof? Okey, kita ambil contoh harga minyak masak. Apabila harga subsidi ke atas minyak masak berbotol ditarik balik, ini tentunya akan menjejaskan kumpulan M40 yang selama ini mungkin mereka lebih suka membeli minyak masak berbotol daripada minyak masak paket. Jadi mulai 1 hari bulan Julai, mereka akan melihat harga minyak masak berbotol ini meningkat dengan cepat. Dengan banyak. Jadi mereka akan terjejas kalau mereka terus menggunakan minyak masak berbotol. Jadi mungkin solusinya mereka perlu beli minyak masak paket jugalah. Cuma minyak masak paket pun boleh mengalami masalah kerana hari ini pun minyak masak paket sudah mula dikawal mana jumlah penjualannya. Okey, Prof, terima kasih Dr. Bajar Badai kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Topik ini panjang harus dibincangkan dan juga solusinya bukan overnight solution boleh kita capai. Doktor tadi menyentuh tentang soal minyak masak, ini juga apa yang kami sediakan di Astro Awani di mana kenaikan harga makanan susulan pemansuhan subsidi minyak masak botol seperti diumumkan kerajaan boleh diminimumkan sekiranya bekalan minyak masak paket tidak dihadkan dalam pasaran. Demikian jelas Timbalan Pengarah Penyelidikan Pusat Pengurusan
Pendidikan dan juga Inovasi Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Rohami Syafiee, mana ujarnya langkah itu sedikit sebanyak memberi ruang terutamanya kepada peniaga bertukar kepada minyak masak paket. Konteksnya saya rasa kerajaan kena tengok mekanisme macam mana supaya rakyat terutama golongan B40 boleh dapat minyak masak berpaket ni ataupun kampet ni, itu dalam jumlah yang mungkin tidak hadkan untuk dua sahaja tapi lebih meluas kepada semua pihak yang B40 supaya diorang guna, sebab minyak masak ni semua orang guna supaya untuk masak. Kata kita masak memang kena minyak masak. Dalam konteks ni memang kalau boleh supply tu atau bekalan tu tidak terhad. Mungkin ada mekanisme yang kerajaan boleh lihat balik macam mana untuk salurkan kepada pihak yang B40. Saya nampak ini lebih pada membantu golongan B dalam konteks yang berbotol tu. Dan juga pihak-pihak yang berkaitan yang banyak menggunakan minyak, terutama peniaga dan sebagainya. So, kalau katakan boleh atasi perkara yang ini dalam tempoh jangka masa pendek, okey, dan jangka masa panjang, InsyaAllah tiada masalah di sudut yang dikatakan harga barang naik boleh diminimumkan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan tindakan kerajaan memansuhkan subsidi minyak masak botol 1 hingga 5 kg susulan terdapat penyelewengan berlaku oleh pihak industri. Bagaimanapun ujarnya, subsidi minyak masak paket terus dikekalkan bagi membantu golongan B40 mendapatkan bekalan bahan itu dengan perbelanjaan RM4 bilion bagi tahun 2022. Baik, kita berhenti seketika, kembali selepas ini.